Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan mengupas tentang satu isu daripada bab 4 iaitu konsep insan berdasarkan ahli falsafah. Baiklah, tanpa membuang masa, kami akan menceritakan apakah sebenarnya dimaksudkan dengan konsep insan. Baiklah, insan itu sendiri ditakrifkan sebagai manusia iaitu makhluk istimewa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemahiran berfikir, menerima ilmu pengetahuan dan juga berasa menginginkan sesuatu. Baiklah, jadi kami menekankan konsep insan yang sempurna secara holistik melalui konsep Jerry iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Namun begitu, untuk melahirkan satu individu yang berpegangkan konsep insan sejahtera yang sempurna, terdapat beberapa cabaran yang perlu dilalui oleh individu itu untuk mencapai objektif sebenar insan sejahtera. Contohnya, individu mungkin mempunyai kemahiran yang sama, tetapi apa yang membezakan mereka adalah tentang kualiti diri dan bagaimana cara pemikiran mereka untuk mereka menonjolkan personaliti mereka sebagai seorang insan yang mempunyai pendirian yang tetap dan berpandukan konsep insan sejahtera yang sebenar. Baiklah, cabaran yang telah kami kenal pasti iaitu kami pecahkan kepada 4 kategori, iaitu cabaran terhadap diri, cabaran terhadap negara, cabaran terhadap masyarakat dan juga cabaran terhadap global. Seterusnya adalah objektif. Yang pertama adalah untuk menepani cabaran yang berteraskan Islam masa kini melalui kesejahteraan Islam. Yang kedua adalah untuk meningkatkan golongan yang berfikiran tinggi supaya sentiasa fikir ke arah yang benar. Dan yang terakhir, untuk memastikan umat Islam sentiasa bersedia dalam menghadapi cabaran hidup. Baiklah, cabaran pertama untuk menjadi insan sejahtera adalah cabaran terhadap diri. Cabaran terhadap diri salah satu cabaran yang perlu kita menitik beratkan adalah berkaitan dengan kepribadian yang mulia. Menurut seorang ahli falsafah iaitu Aristotle, kepribadian mulia yang dimaksudkan adalah etika yang dikaitkan kepada kepribadian, sifat, perangai atau ciri-ciri perwatakan. Seperti yang kita semua sedia maklum, agama Islam meletakkan bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan satu contoh terbaik yang boleh kita ikuti jika ia dikaitkan dengan kepribadian yang mulia. Namun begitu, sebilangan besar masyarakat pada hari ini tidak mengambil penting berkenaan dengan kepribadian yang mulia. Kerana apa? Kerana kami telah pecahkan kepada 2 perkara yang kami anggap merupakan juga cabaran kepada membentuk kepribadian mulia terhadap seseorang individu. Cabaran yang kami anggap sebagai halangan kepada membentuk pribadi mulia seorang insan adalah berkaitan dengan cabaran teknologi. Baiklah, penggunaan sosial media yang berleluasa dan sikap ingin mengikuti trend tidak seharusnya ada dalam diri seorang insan yang berpribadi mulia. Hal ini kerana apa? Sekiranya mereka terlalu taksub dengan sosial media dan juga teknologi, mereka terlalu leka dengan hiburan dan banyak mengikuti warga yang berpengaruh yang melakukan konten yang sebenarnya adalah tidak wajar. Sikap ingin mengikuti trend ini membuatkan mereka terlalu leka dengan hiburan sehingga mereka memandang enteng tentang perkara yang sebenarnya dilarang dalam Islam. Mereka sepatutnya menggunakan sosial media ini sebagai satu platform untuk mereka mencari ilmu keagamaan. Contohnya, mereka dapat melihat perkara-perkara yang membersihkan jiwa seperti zikir, ceramah maupun ilmu keagamaan. Cabaran kedua yang kami anggap sebagai satu halangan untuk membentuk pribadi mulia dalam diri seorang insan adalah sifat kurang sensitiviti terhadap sekeliling. Hal ini kerana apa? Sekiranya seseorang itu tidak mempunyai sensitiviti, mereka tidak menghiraukan masyarakat sekeliling dan tidak menjaga hubungan dengan mereka. Walhal, menjaga hubungan sesama manusia itu merupakan satu sifat yang perlu ada dalam diri seorang insan yang berpribadi mulia. Yang kedua, mereka tidak akan bertolak ansur dan tidak menjaga percakapan dan pergaulan sehingga pada akhirnya menyebabkan perselisihan faham dan perpecahan antara masyarakat setempat. Namun begitu, sekiranya seseorang itu mempunyai sifat berasa sensitiviti terhadap sekeliling, mereka pasti akan mempunyai sifat-sifat yang baik. Contohnya, mereka berani mengaku salah sekiranya mereka melakukan kesalahan. Mereka juga tidak akan berbohong dan juga bersikap jujur dan akhirnya mereka akan berfikiran bijaksana dalam melakukan sesuatu keputusan. Jadi, jelaslah bahawa kurang sensitiviti dengan cabaran teknologi merupakan antara cabaran yang sangat
menjadi isu yang besar dalam membentuk peribadi mulia seseorang insan. Cabaran terhadap masyarakat. Menurut Kamus Dewan Bahasa Melayu, masyarakat ditakrifkan sebagai kumpulan manusia yang hidup di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Manakala, menurut perspektif Islam, masyarakat yang tertegak atas akidah dan pemikiran yang tertentu yang melahirkan sistem kehidupan yang keseluruhannya berprinsipkan agama Islam yang sempurna, iaitu berpandukan Al-Quran, Al-Hadis dan para ulama'. Membina masyarakat yang berilmu. Ilmu dari segi Kamus Dewan Bahasa Melayu bermaksud pengetahuan dalam perkara dunia, akhirat, zahir dan batin. Manakala, melalui perspektif Al-Quran, ilmu ialah hakikat yang sebenarnya tentang sesuatu perkara. Untuk menjadi insan sejahtera, masyarakat perlulah menyeimbangkan rohani dan jasmani serta memenuhi konsep insan sejahtera iaitu JERI yang bermaksud jasmani, emosi, rohani dan intelek. Antara cabarannya ialah masyarakat mudah mempercayai serta dipengaruhi oleh maklumat yang tidak tepat dan dari sumber yang tidak sahih, di mana hal ini disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan dalam menyelidik maklumat sama ada maklumat sahih ataupun tidak kerana masyarakat kurang ilmu dalam bidang tersebut. Yang kedua, mempunyai sikap saling berkongsi maklumat. Seperti mana yang kita tahu, negara sedang menghadapi pandemik COVID-19. Jadi, sebagai masyarakat yang prihatin, masyarakat perlulah berkongsi maklumat yang benar kepada masyarakat supaya mereka dan dapat membantu dalam pengembangan ilmu mengenai pandemik COVID-19 ini. Cabaran yang seterusnya ialah mahasiswa perlu bersaing untuk memasuki universiti. Seperti yang kita tahu, masyarakat yang berilmu di mana mahasiswa perlu bersaing antara satu sama lain untuk memasuki universiti, di mana mahasiswa dijadikan sebagai tonggak utama untuk memimpin negara pada masa hadapan. Seterusnya adalah membina masyarakat yang berakhlak. Apakah itu akhlak? Akhlak berasal daripada perkataan khulukun. Akhlak dari segi bahasa adalah yang bermaksud berbudi pekerti, perangai dan tingkah laku. Manakala dari segi istilah bermaksud sifat seseorang ataupun sifat yang tertanam dalam diri manusia sehingga akhlak itu akan muncul dengan diri sendiri tanpa ada dan menjadi kepribadian seseorang manusia itu. Seterusnya adalah cabaran dalam membina masyarakat yang berakhlak. Yang pertama adalah disebabkan pengaruh media sosial. Pengaruh media sosial memberi kesan negatif kepada akhlak masyarakat, khususnya golongan remaja. Sebagai contoh, iklan-iklan yang diserialkan langsung di kaca TV televisyen tidak menggambarkan budaya masyarakat Melayu Islam, tetapi lebih mempromosikan nilai hidup barat yang serba bebas. Sebagai contoh, budaya hip-hop, rock, punk dan lain-lain. Dan yang kedua adalah pembangunan. Kesan daripada pembangunan yang pesat telah menyebabkan berlakunya proses industrialisasi serta pencerahan masyarakat dari luar bandar ke luar bandar. Kesan negatif daripada pembangunan adalah antaranya berlaku peningkatan gejala sosial di dalam masyarakat. Sebagai contoh, peniaga yang terlalu inginkan keuntungan sehingga sanggup menjual barangan seperti CD lucah dan serta rela membuka tempat seperti kelab-kelab malam. Akibatnya, ia menjadi pusat keruntuhan akhlak masyarakat. Kemudian adalah langkah-langkah untuk mencegah kehilangan akhlak. Yang pertama adalah peranan ibu bapa. Ibu bapa juga harus sentiasa memberikan anak-anak mereka didikan agama yang sempurna dan sewajarnya bagi mengelakkan mereka daripada terjebak kepada gejala sosial yang boleh meruntuhkan akhlak. Selain itu, ibu bapa juga perlu menerapkan nilai-nilai murni dan etika untuk menguruskan masa dengan baik. Selain itu, ibu bapa juga perlu menunjukkan akhlak yang baik seperti mengucapkan kata-kata yang baik dan sopan untuk menegur anak-anak supaya anak-anak dapat mencontohi dan mengikuti perkara tersebut. Yang kedua adalah peranan guru.
Peranan guru adalah untuk mengadakan sesi kaunseling kepada pelajar juga merupakan salah satu cara yang berkesan kerana kita dapat mendedahkan pelbagai masalah yang sentiasa bermain di fikiran mereka. Selain itu, guru perlu mendengar masalah pelajar dan membantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Tambahan pula, guru perlu menegur pelajar yang membuat kesalahan supaya kesalahan yang sudah dilakukan itu tidak akan diulangi. Untuk poin seterusnya ialah cabaran membentuk insan sejahtera terhadap negara. Yang pertama, melantik kepimpinan yang kompeten dan berintegriti. Kompeten di sini membawa maksud cekap, layak dan dapat menjalankan tugas dengan sempurna. Manakala, integriti bermaksud amalan sikap jujur dan menunjukkan kepatuhan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai-nilai moral dan juga etika yang kuat. Kepimpinan yang sempurna merupakan penentu terhadap hala tuju sesebuah organisasi. Setiap pemimpin yang kompeten dan berintegriti adalah insan yang memiliki kualiti dalam bidang pengetahuan, kemahiran, kepribadian baik, menyumbang kepada organisasi dan sanggup berkorban demi negara. Antara cabaran dalam melantik kepimpinan ini ialah terdapat pemimpin yang kurang berpengetahuan atau tidak jujur. Contohnya seperti mengamalkan sifat negatif seperti rasuah dan pecah amanah. Hal ini akan membawa kesan seperti menjejaskan ketenteraman awam dan kestabilan politik serta ummah akan terjejas. Selain itu, jika negara dapat ditadbir oleh pemimpin yang kompeten dan berintegriti, maka terlahirlah golongan modal insan di kalangan rakyat di negara ini. Poin seterusnya ialah pembangunan ekonomi yang mapan. Mapan membawa maksud sesuatu yang tidak berubah-ubah atau sesuatu yang sudah diterima umum, atau bahasa mudahnya sesuatu yang sudah mantap. Manakala pembangunan mapan ialah pembangunan yang dapat memenuhi keperluan yang ada pada masa sekarang tanpa perlu menjejaskan keperluan pada masa hadapan. Tambahan pula, cabaran dalam pembangunan ekonomi yang mapan ialah kerajaan yang memerintah memiliki sikap yang tidak terbuka, iaitu suka menerima pandangan atau suka memberikan pandangan. Kesannya, cadangan-cadangan atau idea-idea yang baru yang dibentangkan banyak ditolak oleh kerajaan ini dan pemikiran rakyat juga akan menjadi terbatas. Cara mengatasi hal ini ialah rakyat perlulah melantik pemimpin-pemimpin yang bersikap terbuka serta mengamalkan sikap-sikap yang baik sebagai seorang pemimpin negara. Cabaran pembinaan insan terhadap global atau globalisasi merupakan satu proses atau usaha yang menjadikan dunia tidak lagi mempunyai sempadan, iaitu lebih terbuka luas untuk berhubung tanpa sempadan. Ia bertujuan untuk membentuk masyarakat dunia di bawah satu pegangan nilai dan budaya yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan perbezaan kedudukan geografi sesebuah negara. Secara umumnya, trend globalisasi telah menyumbang kepada pelbagai cabaran dalam usaha pembinaan insan sejahtera di peringkat global. Kepesatan era dalam kehidupan secara globalisasi kini telah menyebabkan kebanjiran isu mengenai penyalahgunaan kuasa, penyalahgunaan maklumat sehingga mencetuskan pelbagai isu global dari segala aspek. Antara cabaran yang dapat dilihat ialah isu kemanusiaan yang tercetus di seluruh dunia dan ianya telah menjadi satu cabaran yang kronik untuk diatasi dalam usaha pembinaan insan sejahtera di peringkat global. Pada hari ini, isu kebebasan dalam konteks kemanusiaan merupakan asbab kepada berlakunya penjajahan dan kezaliman sesama manusia apabila terdapat sekelompok masyarakat yang bersikap bebas menggunakan kuasanya mengikut hati dan nafsu walaupun secara nyata ia bercanggah dengan kehendak agama dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Misalnya, perebutan Baitul Maqdis antara dua negara, Palestin dan Israel, serta penjajahan asing yang merampas tanah milik penduduk asal, malah penjajah bertindak lebih zalim dengan memenjarakan, menyeksa, menghalau dan membunuh tanpa belas kasihan. Namun,
Kebanyakan negara di seluruh dunia menganggap konflik atau isu kemanusiaan yang berlaku di Palestin ini sebagai konflik agama semata-mata. Tetapi hakikatnya ia jelas bersangkut paut dengan kemanusiaan dan nasionalisme kedua-dua bangsa. Hal ini jelas tidak wajar untuk dibiarkan begitu sahaja tanpa campur tangan oleh kuasa besar dan semangat kebangkitan bagi mempertahankan tanah Palestin dari kuasa kezaliman seperti Israel. Kesimpulannya, cabaran pembinaan insan sejahtera yang dihadapi pada peringkat global seperti isu kemanusiaan bukanlah semudah ABC untuk dibendung. Hal ini kerana hakikatnya ia memerlukan usaha dan kesepahaman dari segenap pihak tanpa mengira perbezaan bangsa, agama dan warna kulit. Maka kesudahannya, pembinaan Islam sejahtera tidak mungkin akan berjaya dilaksanakan secara holistik tanpa kesatuan dan keamanan sejagat yang tercapai di seluruh negara pada peringkat global. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahawa pembinaan insan sejahtera mempunyai cabaran untuk mencapai insan sejahtera. Insan yang sejahtera perlulah seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Justru itu barulah dapat melahirkan insan yang sejahtera. Cabaran insan sejahtera memberi kesan positif serta negatif terhadap diri, masyarakat, negara dan global. Namun, jika cabaran ini tidak dapat dibendung atau diamalkan, ianya mampu menggugat ekonomi serta keharmonian sejagat. Sekiranya kesan yang positif dapat dicapai, ianya mampu melahirkan seseorang yang berilmu, berakhlak mulia, berkepribadian yang mulia serta mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara.